Kerana telah kami kata pada azali kami, dengar dan kami ikut akan suruhmu dan takut olehmu akan Allah Ta'ala dahulu daripada hari kiamat, yang adalah kadar 50,000 tahun, iaitu hari yang tiada kuasa berkata seorang jua pun, dan tiada diberi izin bagi seorang minta ampun bagi mereka itu. Maka menerima uzur mereka itu pada hari yang kalam kabut, dan hari yang berteriak, dan hari yang masam muka. Segala manusia lagi sangat huru-hara, lagi terkejut segala manusia, iaitu hari yang tiada memerintah oleh seorang itu bagi seorang akan suatu jua pun. Subhanallah, ya. Kita tengok yang di atas itu, ya. Kita diperintah Allah Ta'ala, hai Adam, tele olehmu kepada dirimu dan kepada sekalian makhlukku, dan jika engkau dapat akan seorang yang mulia atasmu daripada dirimu, maka ikrarkan olehmu kemuliaannya atasmu, dan muliakan olehmu akan dirimu dengan taubat daripada Allah Ta'ala. Kita nampak orang mulia, iktiraf fulan mulia, iktiraf fulan baik, iktiraf fulan tu ada kedudukan. Orang punya kemuliaan, kita iktiraf. Diri kita hanya senantiasa taubat dan taubat dan taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terbalik. Orang pula kita pandang salah, silap, silap, salah. Kita saja orang yang apa semuanya dah ada kemuliaan, dah ada kedudukan. Bukan begitu, ya. Bukan begitu. Baik. Dan jika adalah dirimu itu indah atasmu, maka ingatkan olehmu akan nikmat Allah Ta'ala atasmu, dan akan janjinya yang dijanjikan akan kamu dengan dia. Ya Allah, kalau kita pandang diri kita indah, alhamdulillah ada hadir kuliah, alhamdulillah ada sembahyang tarawih, alhamdulillah ada jemaah, semua itu adalah nikmat Allah, bukan daripada diri kita sendiri. Bukan daripada diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana kami kata pada azali dan dengar dan kami ikut akan suruhmu, ya. Allah Ta'ala dah perintahkan kita dan kita suruh, dan itu semua dah ditulis oleh Allah Ta'ala sejak azali. Allah suruh dan kita ikut, dan kita ikut itu pun dah ditulis oleh Allah Ta'ala sejak azali, bahawa kita akan sembahyang duha, bahawa kita akan sembahyang tahiyatul masjid, bahawa kita akan pergi kuliah, bahawa akan kita pergi umrah. Semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dah tulis dan dia suruh, dan kita buat ikut apa yang dia dah tuliskannya itu. Maka janganlah kita nak banggakan diri kita, jangan kita nak rasa kita sudah beramal, ya. Jangan rasa kita sudah beramal. Itu ujub namanya. Itu ujub, ana sudah amal, ana sudah okey, ana sudah bagus, bacaan ana sudah elok, apa hafalan ana sudah kuat, ana punya baca kitab sudah banyak, berapa berjilid-jilid. Oh, semua tu tak boleh kita rasa ujub pun sikit pada diri kita, ya. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Dan kerana apa? Hari kiamat tu hari besar. Hari satu orang pun tak boleh cakap, satu orang pun tak berani cakap. Allah. Jangan orang-orang ahli liberal ini kalau rasa macam diorang tu berhak dengan Allah Ta'ala. Sebab kat dunia diorang tu lawyer tau. Buruk. Kalau apa-apa semua, oh kau begini, oh boleh, oh hak ini, hak itu. Mereka dah setkan hak ini, section ini, nombor ini. Kemudian mereka bilang itu hak section ini, hak itu. Hak Allah di mana? Mereka nak bela orang salah, mereka nak bela benda-benda maksiat, mereka nak minta diluluskan benda-benda yang derhaka pada Allah Ta'ala semua. Mereka kasih hujah, dan mereka tak nak sembahyang, mereka tak nak ikut syariat, mereka kasih hujah. Dengan kalau orang cakap, kalau qadi tegur, mufti bersuara, wah mereka bidas, mereka nak cantas cakapan orang-orang salih, orang-orang alim itu semua tu. Mereka macam-macam hujah mereka keluarkan. Allah, macam-macam hujah mereka keluarkan. Dan mereka sangka depan mahkamah Allah pun mereka akan tampil dengan yaumil mahsyar, dengan lagak mereka, dengan fail mereka. Ya Allah, kenapa kau seksa aku begini? Ya Allah, kenapa kau perintah aku begini? Ya Allah, aku punya hak apa ya Allah? Hari itu, ini istilahnya apa tahu? Jangan orang suka cakap sombong kan. Kalau orang sikit cakap bantah-bantah. Tengok, ni dengan kita bolehlah. Cuba bawa dia jumpa menteri. Menggeletor dia. Pucat muka dia. Baru dengan menteri. Tengok, boleh tercakap tak? Tak boleh tercakap. Orang alim tuan-tuan, ya. Saya suka tengok orang kalau pergi ngadap Habib Omar bin Hafiz di Hadramut sana tau. Ini orang-orang yang ada haibah di sisi Allah Ta'ala, para wali Allah, ya. Setengah-setengah orang yang, maaf cakaplah, ya. Setengah-setengah orang yang ada kedudukan.
Orang-orang yang kalau cakap dia orang mesti kena dengar, dan kalau pandang orang pun begini. Kita suka tengok sebelum Habib Omar datang, kalau ketika dia orang kenalkan kita, ni apa ustaz kita apa dari Singapura sekarang duduk Hadramaut, apa tengok jaga anak-anak kita, pasal dia ada kedudukan punya orang lah ya, dia punya shake hand dengan kita pun lain macam. Dia punya tengok kita pun lain macam. Oh ya, berapa lama duduk sini ya? Bagaimana ya? Oh begitu, agaknya begitu lebih kurang lah caranya ya. Tak apa, kita suka. Kalau tanya orang, tanya cara pandangannya pun begitu macam punya cara lah lebih kurangnya ya. Tapi apabila datang Habib Omar saja, tak boleh tercakap. Ini wali Allah punya haibah ya. Tak boleh tercakap. Duduk terus air mukanya, terus dari air mukanya yang sombong pun luntur air mukanya. Habib tanya, ya Habib. Ya Habib. Pak Habib ni tak marah. Habib ni tak ada marah. Tak kena lerai semua tamu dia. Dia cuma duduk depan. Kaif halukum khair. Ahlan wa sahlan. Wazir min Malaysia. Apa wakil, apa orang besar dari Malaysia. Oh, itu minimal Indonesia. Dia tanya kabar gitu je. Tapi yang ditanya tu nak jawab pun dia terhangguk tentang itu. Subhanallah. Depan alim ulama aja tak boleh cakap. Bahkan orang yang lebih besar daripada orang ini pun, bukan dia pergi tempat Habib pergi tempat dia pun tak ada cakap. Biasa kita nampak tau, orang yang tinggi kedudukannya, yang biasa orang semua memang kena dengar cakap dia lah, baguslah. Tapi ini Allah Ta'ala letakkan rasa haibah pada orang-orang alim. Ketika menghadap orang alim, jadi dia pula yang nervous. Tak boleh cakap. Asyik-asyik pembantunya yang cakapkan. Itu baru depan seorang ahlillah, masih manusia juga, wali Allah. Apatah lagi kalau kau depan Allah pada hari kiamat, tak boleh, tak kuasa, tak daya nak cakap pun, seram, kecut, ngeri pada hari itu. Jangan kayak orang-orang yang sombong-sombong ni, orang-orang liberal ni, dia rasa dia boleh hujah depan mahkamah Allah. Dia boleh cakap, why? Allah soal dia boleh tanya, dia boleh bidas, dia siapkan jawapan satu persatu. Kesana cair segala ingatan dia, luntur segala berani dia, luput segala sombong dia, bahkan takut dan menangis dan menggeletar dan gementar sahaja ya mereka itu depan Allah Ta'ala hari kiamat. Ingat, jangan kau nak puji diri kau. Ingat, jangan kau nak rasa kau ada kedudukan. Jangan kau rasa kau dah buat kebajikan. Ingat, semuanya itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari itu kau tak akan termampu untuk nak cakap walau sepatah sekalipun. Jangan apalagi nak hujah depan Allah Ta'ala. Nak cakap sepatah pun tak berani. Diizin Allah Ta'ala baru boleh cakap. Diizin oleh Allah Ta'ala baru boleh cakap. Tak diizin tak boleh cakap. Baik. Bermula segala pekerjaan pada hari itu bagi Allah Ta'ala. Disebutkan tadi yang di atas tadi. Hari yang kelang kabut, hari yang manusia muka wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatu mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Yawma tublas sarair, hari tergemblang segala rahsia, hari orang tak boleh cakap, hari orang masam muka. Allah, hari orang bertempiaran, hari orang takut. Ingat pada hari itu, maka kat dunia jangan kita rasa kita dah ada amal, jangan kita rasa kita dah baik, bahkan kita iktiraf kita punya keburukan, punya kejelekan, dan orang semua kita pandang mulia. Itu kalau kita iktiraf keburukan dan jelek kita, itu bermakna kita tidak ujub. Tapi kalau dan kita iktiraf orang punya kebaikan dan kemuliaan, itu bermakna kita tidak takabur. Kita pandang diri kita lebih rendah daripada segala orang. Hari itu hanya Allah Ta'ala saja yang maha besar. Tak ada siapa pun yang boleh merasa diri dia besar hari itu ya. Baik, bermula segala pekerjaan pada hari itu bagi Allah Ta'ala. Betul. Wal amru yawma idzilillah. Segala urusan adalah bagi Allah. Allah bilang syurga, syurgalah kau. Allah bilang neraka, nerakalah kau. Allah bilang rahmat, rahmatlah. Allah bilang ampun, ampunlah. Allah bilang dapat syafaat, syafaatlah. Allah bilang kau boleh beri syafaat, bahkan boleh berilah syafaatnya. Hatta baginda sallallahu alaihi wasallam pun diberi izin oleh Allah Ta'ala, barulah baginda beri syafaat kepada yang lainnya ya. Siapa yang Allah Ta'ala tak izin cakap pada hari itu? Para nabi-nabi dan rasul-rasul. Padahal mereka di dunia, mereka semua cakap bagi pihak Allah. Betul tak? Mereka dakwah. Hari itu tak izin cakap, maka tak berani mereka cakap.
dimintai orang sudah hidup dekat sana 50,000 tahun, orang dah mula resah gelisah, dah mula ketakutan, sampai mereka mengatakan dah keluar peluh, makan peluh, keluar peluh, tak makan tak minum di sana ya, tak makan tak minum dengan matahari teriknya, sampai mereka bilang kok sengsara kayak gini ya Allah. 50,000 tahun ya. Siapa biasa hidup 1,000 tahun? Lama tak agaknya? Kita nak kali 50. Jangan kata 1,000 tahun, 100 tahun pun kita tak pernah hidup ya. 50,000 tahun bukan dalam enak-enak, 50,000 tahun dalam sengsara dan derita. Kita mohon pada Allah Ta'ala pada saki baki usia kita yang sikit ni, berapa minit, berapa detik saja banding dengan akhirat dia. Dan kita dah menjalani hidup dah 50 tahun lebih. Saki bakinya tu taruhlah kita ni panjang umur 10 tahun boleh hidup lah. 10 tahun apa banding dengan 50,000 tahun. Kita harap supaya pada saki baki usia kita yang sikit ini, yang singkat ini, yang hanya ujung saja ni, dapatlah kita sabar dan tahan ujian Allah Ta'ala. Dapatlah kita serah diri dan takwa kepada Allah Ta'ala, supaya untuk menebus kesalahan kita yang silam-silam, dan untuk sebagai jadi penebus kepayahan kita yang pada hari yang besar itu. Dah susah payah sampai mereka kata apa tahu? Dah kalau kayak gini ya, neraka pun neraka sudahlah. Dia tak tahu neraka lagi macam mana lagi, ya Allah ya. Maka timbul kesadaran beberapa orang. Kita kena buat sesuatu, kita kena buat rayu. Siapa nak kita minta jadi juru rayu? Mereka yang ada idea ni pun tak berani nak rayu kepada Allah Ta'ala. Mereka sesama mereka ya. Kita cari siapa? Bapa kita semua. Semua anak Adam. Kita minta bapa kita number 1 untuk begitu. Nabi Adam pun mengatakan aku tak berani, nafsi. Tak berani nak bercakap pun dengan Allah Ta'ala, tak berani tolak permintaan ini. Nabi Adam suruh pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tak berani. Sebab Allah Ta'ala tak izin, sebab itu mereka tak berani. Allah Ta'ala tak izin, mereka tak berani nak cakap. Mereka hanya kemukakan alasan nafsi ya. Kemudian sampai kepada Nabi Nuh. Lepas Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, diarahkan untuk jumpa Nabi Muhammad. Barulah Nabi Muhammad bercakap, sembah sujud kepada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan ana laha, lain mengatakan nafsi, diriku. Bila diminta syafaat, semua mengatakan nafsi. Nabi Muhammad mengatakan, dimintakan syafaat, Nabi mengatakan ana laha, aku untuk itu syafaat, Allah. Nabi pun sembah sujud pada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi ucap puji pada Allah Ta'ala dengan pujian yang macam mana? Yang Allah tak pernah dipuji sebelum itu. Allah ilhamkan untuk Nabi buka kunci dengan pujian yang paling istimewa pada hari itu pada Allah Ta'ala. Allah perkenan, barulah boleh mula semua itu. Dan yang pergi tanya ini siapa? Yang pergi minta ni siapa? Ulama umat Muhammad. Allah Ta'ala tak izin. Berapa puluh ribu tahun mereka pun tak buka mulut cakap. Allah izin waktunya, mereka barulah menyusur 1,000 tahun bersuara minta. Semua dengan izin Allah Ta'ala pada hari itu. Yang nak minta, pergi mintakan syafaat pun dengan izin Allah. Yang tolak nak beri syafaat pun dengan izin Allah. Yang sanggup memberi syafaat dan mohonkan syafaat juga dengan izin Allah Ta'ala pada hari itu ya. Ingat urusannya semua hari itu, urusannya semua pada hari itu. Di dunia kita dapat payah sikit, di dunia orang kacau kita sikit, tahankan sajalah, sudah. Banyak baca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Serah saja pada Allah Ta'ala. Urusannya dah tercatat pun untuk dibereskan di yaumil akhir nanti. Asal jangan kita tampil sebagai orang yang jahat sudah. Kalau ada kes, kan ada orang yang aniaya sama orang dianiayakan. Kita dianiaya jangan tak tahan sangat. Kalau kau yang menganiaya, kat sana kau lagi tak tahan lagi nanti. Ya, serah sama Allah Ta'ala. Ingat hari besar gini, sejuk sikit hati kita. Rasa macam ada tenang sikit nak menghadapi segala ujian dari Allah Ta'ala. Baik. Iaitu hari yang sangat menyesal segala manusia, lagi sangat keluh kesah ya. Hari yang manusia menyesal dan keluh kesah. Dan takut oleh kamu akan hari yang dalamnya itu runtuh segala bukit dan nyata segala balasan, dan segera gelincir matahari dahulu daripada halilintar. Masya Allah. Hari itu bukit-bukit pun, bukit bukau pun melayang-layang, gunung ganang pun terbang. Dan hari itu matahari gelincir lebih cepat pada halilintar. Halilintar petir dari langit, matahari pada langit. Matahari jatuh kan tak slow. Daripada tengah hari tegak atas kepala.
Turun maghrib baru turun bawah. Dan nak maghrib pun slow juga. Dia dah turun pun cahaya benderang masih ada. Hari tu matahari punya junam. Bukan satu matahari. Berjota-jota matahari. Segala bintang yang kita nampak tu semua adalah matahari-matahari. Semua jatuh berguguran. Lebih cepat daripada halilintarnya. Itulah agaknya. Dia lebih cepat daripada halilintar pada hari tu, hari kiamat nanti. Takut dia. Sebab itu kat dunia macam pergolakan. Sebab nak menuju hari tu. Sekarang semalam saya baca tengok kat setengah-setengah sungai di negeri Iraq sana. Sungai Tigris dan sungai Furat. Dah mula kering. Istana sana purba dah nampak dari sungai itu. Allah, yang tertanam kat situ semua tu dah sangat kering, cuaca dah sangat panas sana sini. Ini semua ini dah sakit lah, alam semesta dah sakit. Sebab dia dah mula rosak, dia dah nak binasa semua. Jadi sebab itu cuacanya pun dah lain, PL manusia pun dah lain. Semuanya dah rosak sebab seluruh alam dah rosak. Maka sikap manusia pun dah rosak, akhlak manusia pun dah rosak. Maka apa segala cuaca, segala suhu, segala hujan, semua dah rosak. Sistemnya dah mula sikit aja tahu. Sikit sama berjuta tahun dia boleh okey. Dan last ni rosak. Semua tanda-tanda. Tanda-tanda satu hari semua bahkan dah rosak tinggal apa? Scrap ajalah. Nak di scrap oleh Allah Ta'ala lah yang tu yang apa akan jadi segempar-gemparnya ya. Dan neraka iaitu hari yang menjadi tua di dalamnya itu segala kanak-kanak ya. Dan jangan ada kamu itu seperti mereka itu yang berkata mereka itu kami dengar padahal kami tiada mendengar. Mereka itu seperti munafik. Na'udzubillah ya. Tak ingat pada hari itu yauma yakunu wildana shiba, hari kanak-kanak terus jadi orang tua, rambutnya putih. Pada hari kiamat nampak itu budak-budak saking takut rambutnya hitam bertukar jadi putih. Subhanallah, ketakutan pada hari itu ya. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik dengar cakap Allah, dengar perintah Allah, dengar berita-berita mengenai hari kiamat. Mereka dengar sampai apa Nabi cakap tapi mereka tak takut. Ada tak? Ya ada. Contohnya kita lah. Na'udzubillah, berlindung janganlah ada sifat itu. Dengar kiamat, dengar apa semua. Tapi lepas tu rasuah juga. Dengar kiamat juga. Lepas tu ngumpat juga. Dengar siksa kubur juga. Tapi lepas tu tengok yang haram juga. Allah, na'udzubillah. Itu semua sifat-sifat orang yang tak jujur keimanannya pada Allah Ta'ala. Pelajaran yang ke-24 berkata Allah Ta'ala. Ini semua ni ya. Ini semua ni berkata Allah Ta'ala. Kita dengar kata Allah Ta'ala dan kita penuhi. Supaya yaumil akhir Allah Ta'ala tak kata kepada kita benda ini lagi. Hai anak Adam, telah aku beri kau begini kat dunia. Kenapa kau tak buat begini? Hai anak Adam. Ini semua hadis-hadis ini, semua hadis-kursi ini dikumpulkan oleh ulama semua. Allah Ta'ala bercakap kepada hamba-hambanya, kita dengar dan kita patuh supaya yaumil akhir kita tak payah jawab lagi. Sebab itu mereka tampil yaumil akhir tak ada hisap. Pasal apa yang Allah Ta'ala suruh mereka buat. Dunia harta mereka tak ada apa-apa semua. Dan apa yang Allah Ta'ala punya persoalan pada mereka, semua mereka penuhi ketika di dunia. Maka yaumil akhir tak ada hisap lagi. Ada segolongan hamba-hamba Allah Ta'ala bangkit yaumil akhir. Begitu bangkit aja terus ada sayap. Terus terbang sampai ke depan pintu jannah. Ditakoni malaikat. Malaikat tanya, siapa engkau? Kami manusia. Umat Muhammad. Kenapa kau dekat sini? Kau tak pergi mahsyar? Tak ada. Kau tak pergi hisab? Tak ada. Kau tak pergi mizan? Tak ada. Tak boleh pergi. Balik semula station 1. Balik semula station 1 untuk dihisab. Mereka tanya malaikat, ada apa-apa nak dihisab? Dah tak ada benda nak dihisab. Amal, mereka serah sama Allah Ta'ala. Dosa dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Segala persoalan mereka dah jawab dulu ketika dunia. Harta benda tak ada satu sen. Dia tanya malaikat, ada apa-apa nak dihisab? Tak ada juga. Nak hisab apa? Tak ada apa nak hisab. Sudah tunggu sini. Nabi kau datang nanti masuk syurga sama-sama. Dah begitu. Ada yang begitu. Sementara dia melompat terus sampai depan pintu syurga. Di bawah ni dah 50,000 tahun.
Di bawah dengan dah 50,000 tahun, dah meraung, dah nangis, dah lapar, dah gementar, dah takut, dah seram, dah tunggu cemas berkucar catatan tangan kanan, tangan kiri, dah tengok mizannya, dah minta syafaatnya, dah macam-macam, dah macam-macam. Mereka dah tahu dah sampai depan pintu syurga betul. Sekejap lagi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ya, mudah-mudahanlah Tuhan beri kita hati yang tabah dan kuat ya. Bagi hamba mukmin, mudah-mudahan kita orang beriman mukmin ya. Bagi hamba mukmin untuk sampai kepada jannah Tuhannya, tinggal baki lagi berapa lama? Berapa lama lagi? Tak sampai 2 hari dah sampai jannah Tuhannya. Apa pasal tak sampai 2 hari? Kan 50,000 tahun semua, apa pasal tak ada? Hidup dunia yang panjang, kaum Nabi Nuh sekalipun, kalau dia lihat sana, dia mengatakan yauma yarawna lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Hari mereka dah lihat segala-galanya dekat akhirat sana, mereka rasa rupanya kami hidup kat dunia hanya sejenak saja, seperti waktu duha ataupun waktu sore, dalam 2-3 jam saja. Kalau dunia yang sampai orang hidup 1000 tahun pun rasa 1000 macam dalam 2-3 jam, ini kan pula yang setakat hidup 60 tahun. Ini kan pula yang setakat hidup 60 tahun dah menjalani hidup lebih 50 tahun pulanya. Hanya tinggal berapa lagi? Tak sampai 1 hari lah, tak sampai berapa detik aja pun. Yang di dunia tak sampai setengah hari. Yang di akhirat, mahsyar begitu punya panjang, dia hanya rasa seperti antara zuhur dengan asar. Antara zuhur dengan asar. Hisab, setakat tengok. Sirat seperti kilat menyambar. Kilat menyambar macam mana? Berapa second? Cuba konon-konon lagi ni. Berapa second? Tak 1 second pun ya. Tak second. Itu lebih cepat daripada itu. Jadi ada setengah hari tak ke akhirat. Tak sampai kat dunia tak sampai setengah hari, kat akhirat tak sampai setengah hari. Sedang cakap tak sampai 2 hari lah. Dah masuk jannah Tuhannya. Tahan sikit kat dunia, tahan sikit, tahan payah, tahan susah, tahan gangguan, tahan macam-macam cubaan. Mudah-mudahan Tuhan beri kita sabar dan tabah. Mudah-mudahan kita janganlah diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat-berat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan kita diuji dengan maksiat, jangan diuji dengan akidah, jangan diuji dengan pegangan, dan janganlah kita diuji dengan ujian yang kita tak tertanggung lakukannya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Betul ya. Beruntung orang yang kat dunia tawaduk, beruntung orang yang kat dunia zuhud, beruntung orang yang kat dunia sabar. Sekejap aja rupanya. Semua itu dia tak perlu tanggung lagi kat sana beribu-ribu tahun. Yang kat dunia tak nak zuhud, kau kena tanggung zuhud kat sana ribu-ribu tahun. Mau tak mau zuhud lah, tak ada makan, tak pakai, itu lebih pada zuhud lah. Apa kedana? Yang sombong di sini akan tanggung, dia dipersombongkan di sana ribu-ribu tahun. Allah. Yang tak nak membesarkan diri, tak nak merasa rendahkan diri, maka dia akan direndahkan kat sana ribu-ribu tahun. Baik engkau buat di sini dulu. Kat sini sekejap aja. Kat sini mau buat sini ke mau buat sana? Mau buat miskin sini ke mau miskin sana? Mau penat sini ke mau penat sana? Mau peluh sini ke mau peluh sana? Pilih yang di sini. Mau gentar hati, pedih hati, di sini ke di sana? Ya di sana tak tertanggung punya. Sedetik di sana tak tertanggung oleh kita sini ya. Maka di sini masih ringan lagi, sangat ringan lagi. Allah berikanlah hati kami yang mantap betul, iman kami yang mantap betul, sehingga apa yang kami baca ini betul-betul jadi konsep fikiran kami, jadi gaya hidup kami, jadi cara kami ya Allah, semata-mata kerana-Mu. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, tiada Tuhan melainkan-Mu ya Allah. Pelajaran yang ke-24. Berkata Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah, sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebagai sebut yang banyak, dan ucap tasbih olehmu akan Allah Ta'ala pagi dan petang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah zikir, ingat pada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Pasal apa? Nikmat Allah Ta'ala kita terima sebanyak-banyaknya. Pasal apa? Ujian Allah Ta'ala, gangguan daripada syaitan juga sebanyak-banyaknya.
maka tidak ada jalannya kecuali menyebut dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, dan tasbih kepadanya petang dan pagi, petang dan pagi. Kenapa? Pasal petang dan pagi kau nampak kebesaran Allah Ta'ala, maka kau ucap subhanallah, subhanallah. Dan kita ucap tasbih lagi bila ya? Kita ucap tasbih apabila kita nampak kenikmatan bagi diri kita. Kita nampak kenikmatan kita diri, dan itu jangan sangka itu semua adalah kebaikan daripada diri kita. Semua itu daripada Allah Ta'ala. Seperti kita mengajar orang, orang berubah. Jangan bangga, yang kita puji adalah subhanallah, maha suci orang yang mengubahkan. Untuk kita hanya astaghfirullah, astaghfirullah. Untuk segala pujiannya, segala sanjungannya kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Itu bahagian Allah. Dan bahagian kita tetap mohon istighfar pada Allah Ta'ala. Kenapa tasbih pagi dan petang ya? Siapa bertasbih pagi dan petang senantiasa, dia sedang menyiapkan dirinya untuk pada hari yang tak ada makan pagi dan tak ada petang. Sebab pada satu hari nanti zaman Mahdi ya, tak ada makan yang lapar sekali ya. Tak tahu macam mana orang punya konsep ya. Kau bilang zaman Mahdi nanti ada emas banyak, ada harta raja-raja dulu semua keluar balik. Nanti bukan zaman Mahdi itu, nanti tertipu tau. Itu yang nakkan itu. Sekali sebenarnya zaman Mahdi miskin. Zaman Mahdi dia tak ada apa gaji, mana dia ada duit. Dia belum baru naik terus selai sepinggang terus takbir begitu. Ya, mana dia nak bayar gaji orang-orang staff-staff dia, dan semua staff dia semua orang-orang ahli tawakal, ahli zuhud, ahli ikhlas. Tak harapkan upah satu sen pun. Kita pulanya tunggu zaman Mahdi, tak tunggu emas. Bertakbir bawah dia, kau tak ada gaji. Dah bawah dia, kau tak ada emasnya keluar. Itu kerana kau nakkan kemewahan, kau akan zaman Mahdi selesa. Selesa imannya, ya. Selesa akidahnya, ya. Sebab dia bersihkan semua. Yang bukan-bukan semua dibasmikan olehnya. Ya. Selesa dari sudut itu, ya. Selesa dalam sudut macam kita keduniaan ini, tak ada. Tak ada. Zaman Mahdi tu akan tak ada, ya. Zaman Mahdi tak ada. Kok orang dah bilang, nanti zaman Mahdi nanti kita mewah, kita gitu. Nanti dia tunggu-tunggu yang jumpa Mahdi lah ya. Dia susah payah, dia kena bully dengan orang-orang jahat, kena bully dengan orang kafir. Dia dah menderita, sana mati, sini mati. Tunggu Mahdi keluar. Wah, dia ingatkan nanti dapat, bukan dapat bernapas, dia ingatkan nanti dapat lepas. Rupanya bawah Mahdi, strict order Mahdi. Dia wali Allah, dia wakil Rasulullah. Macam Sayyidina Umar Abdul Aziz punya cara pentadbiran. Betul-betul by the book, ikut hukum Allah Ta'ala. Dan dia nak upah kau beribu-ribu. Hati ini yang mula rasa resah gelisah. Kau tak ada gaji, kau tak ada upah. Mula tawar hati. Hati-hati, jangan nakkan begitu daripada zaman sekarang ya. Jangan sekarang. Bahkan lapar nanti tak ada makan. Makanannya apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kenyang. Macam mana ya makan sebut tasbih aja kok boleh kenyang ya. Satu, subhanallah, lebih berat antara dunia dan langit dan isi antara keduanya ya. Kalau antara isi keduanya ya, maknanya dalamnya tu ada martabak, ada mie rebus, ada nasi lemak. Jadi satu subhanallah kau dapat segala-galanya, termasuklah segala apa-apa untuk kenyangkan perut kau. Tak percaya pada ketika itu, kau bercakap subhanallah, kenyang. Cuba kau tak ada termuntah pada hari itu, kau keluar martabak. Cuba kau termuntah. Jadi bukan setakat kenyang-kenyang angin saja ya. Kenyang betul-betul mengenyangkan. Betul-betul punya real punya mengenyangkan ya. Betul-betul punya real punya mengenyangkan. Kau ucap subhanallah, 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 subhanallah. Kalau kau dah dapat seperti antara isi antara langit dengan bumi, apalah setakat sepinggan nasi yang kau tak dapat. Kenyang automatik. Tapi kau dah baca subhanallah, subhanallah, kau tak kenyang. Kau masih lapar. Subhanallah, subhanallah, kau tak lapar. Tukar dengan la ilaha illallah. Kerana tak lama lagi jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahlah. Kalau masih ada hayat engkau, akan kenyang. Tak ada hayat engkau, tak akan kenyang dan terus lapar, terus kembali pada Allah Ta'ala. Itu aja. Sebut subhanallah, subhanallah. Semua kita akan diuji Allah Ta'ala. Dan kita diambang waktu itu ya. Kita diambang waktu itu. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Semoga Allah ampun dosa kita, tetapkan iman kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.